petualang cyber. Media sosial ini telah pun secara umumnya dipengaruhi dan dicemari oleh petualang-petualang cyber. Petualang-petualang cyber inilah yang suka sangat create fitnah. Dia ni boleh jadi satu orang ataupun dua orang, tapi dia boleh create banyak fake account. Seorang boleh ada 10 hingga 100 fake account. Kalau ada orang sponsor, ada orang biaya, lagi banyaklah dia boleh buat kerja. Dia boleh menggunakan kepakaran kemahirannya dalam bidang teknologi IT ni untuk dia create macam-macam fitnah. Antaranya dia buat fake account. Fake account Twitter, fake account Facebook, fake account Instagram, macam-macam. Ni adalah seorang yang kita sebut sebagai petualang cyber. Kerja dia ialah melancarkan cyber war, perang cyber. Sama ada nak hack akaun orang lain, nak troll orang, ataupun macam-macam, dia boleh buat. Dia boleh buat. Macam baru ni, hak serang Israel. Itu baguslah. Sebab dia serang musuh. Ini serang orang yang beriman. Serang alim ulama, serang para pendakwah, serang orang-orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah, serang individu-individu yang mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kadang-kadang orang tu tak ada dosa pun dengan dia. Orang tu tak ada dosa pun dengan dia. Dia ni hanya jadi pembunuh upahan lah maknanya. Ataupun cyber trooper upahan. Dia diupah oleh pembunuh, maksudnya pembunuh karakter. Apa nama ni? Assassination. Ini adalah yang selalu berlaku dalam dunia cyber, dalam media sosial ini. Biasanya mereka ni bekerja untuk menjatuhkan reputasi orang. Dia nak downgrade orang. Dia nak sedangkan kerja ni memang kerja terkutuk. Memang kerja terkutuk. Mungkin dia tak perasan sebab terlalu biasa. Dia tak bertakwa satu hal, macam saya sebut tadi. Yang kedua, dia terlalu biasa membuat perkara-perkara macam ni. Akhirnya dia tak rasa berdosa. Sedangkan bukan setakat berdosa. Kata Nabi SAW, hadis dari Huzaifah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kata, la yadkhulul jannah an-namam. Tak masuk syurga orang yang melakukan kerja-kerja namam. Namam ni maknanya mengadu domba, melaga-lagakan orang. Dia create fitnah sini, dia sebut kata orang ni, kata kawan ni, orang ni kata kawan ni. Dia menimbulkan suatu kecelaan dan kekejian di kalangan masyarakat. Maka ini adalah satu perbuatan sampai Nabi kata tak masuk syurga orang macam ni. Pengamal-pengamal namimah yang tegar dalam media sosial ini tak akan berbau syurga kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana petualang cyber ini melakukan fitnah dalam media sosial? Yang mana mereka ni biasanya dia akan manipulate isu. Kemudian dia akan selewengkan fakta. Dia akan ambil dulu fakta dengan rojokan, lepas tu dia seleweng. Kalau sekarang ni dia create tajuk berita, lepas tu dia kelirukan nama tajuk berita ataupun nama portal, dia kelirukan. Akhirnya orang tengok sekali lalu nampak macam betul. Itu dia manipulate. Dia sengaja nak mengelirukan orang ramai, terutamanya pengguna-pengguna yang naif dalam cabaran ataupun sepak terjang dunia cyber ni. Dia ambil satu-satu perkara, dia buat jadikan fitnah, dia make up. Benda fitnah ni ialah, of course lah, benda fitnah ni balang tak betul. Tetapi untuk menampakkan dia real, dia make up jadi betul. Ataupun dia campur-campur sikit, hak betul dengan hak tak betul.
Dia campur, lepas tu dia buat jalan cerita, orang baca tengok depan tu betul, lepas tu campur yang tak betul dalam, lepas tu sudah dengan hak betul pula. Jadi orang baca sekali lalu, dia jadi satu naratif yang seolah-olahnya betul orang tu buat. Tu jahat. Contoh pernah berlaku lah. Pernah berlaku di zaman Nabi SAW dalam peristiwa hadis ifki. Apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Sayyidina Safwan bin Mu'attal, yang balik daripada satu perjalanan, satu musafir, dia ketinggalan rombongan, sebab Aisyah keluar qada hajat, lepas tu dia balik semula ke perkemahan ataupun tempat rombongan mereka berhenti beristirahat. Dia sedar kalung dia jatuh, rantai dia jatuh, dia patah balik ke tempat di mana dia anggap ataupun dia rasa kalung tu jatuh. Lepas tu dia cari, dia patah balik tengok rombongan sudah berlepas pulang, tinggallah dia seorang tengah-tengah padang pasir begitu. Maka kebetulannya pula daripada arah belakang memang ada satu tim ataupun orang yang ditugaskan untuk jalan di bahagian belakang, supaya kalau-kalau tu memang style orang Arab dululah. Maka kalau ada barang tercecer, tertinggal, jadi hak belakang ni akan ambil balik. Jadi Safwan Mu'attal ni tiba-tiba terkejut tengok Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha seorang diri ditinggal rombongan. Rekah cerita, ambil Aisyah balik semula ke Madinah, bawa naik atas unta, berdua-dua lah, Aisyah dengan Safwan, dua orang, tak ada orang lain. Masuk saja ke Madinah, disaksikan peristiwa itu oleh kumpulan munafik, yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay. Lalu mereka create fitnah. Puak-puak munafik ni pantang tengok satu insiden yang dia boleh manipulate, satu isu yang dia boleh manipulate untuk jadikan fitnah, jadikan satu perkara yang boleh menjatuhkan aib, meruntuh dan merosakkan wibawa seseorang. Jadi ni turning point. Dia nak jatuhkan Nabi, dia nak jatuhkan keluarga Nabi, Aisyah isteri Nabi. Maka dia kata Aisyah telah bermukah ataupun berzina dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Peringkat awal mungkin kita kata tak percayalah, takkan isteri Rasulullah nak berzina dengan orang lain. Tapi dia kata perkara ni masuk akal, perkara ni betul. Kita tengok sendiri macam mana Safwan bin Mu'attal bersama dengan Aisyah tengah-tengah malam dalam gelap gelita berdua-duaan masuk ke Madinah. Memang betul. Peristiwa betul tu dia buat mukaddimah. Macam mana perjalanan Safwan Mu'attal bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha masuk ke Madinah, tak ada orang lain. Dia kata sudah tentulah kalau dua orang lelaki dan perempuan yang bukan mahram, maka yang ketiganya adalah syaitan. Betul. Lepas tu dah dia bawa naratif perkara yang betul tadi tu, dia sambung. Dia sambung dengan poin dia. Maka dia kata Aisyah dengan Safwan telah melakukan perbuatan keji, perbuatan zina. Itu naratif yang dia nak buat. Kemudian dia tutup pula dengan cerita-cerita yang lain pula yang nampak betul. Dia cantum yang betul dengan yang tak betul. Akhirnya dia bawa naratif itu dalam satu package yang begitu menarik, yang di make up cerita dia kepada orang ramai. Orang ramai boleh cerita, orang ramai boleh percaya, orang ramai boleh percaya. Jadi apabila orang percaya, itu point dia. Lepas tu dia ulang sebut. Dia siar hari ni, besok dia siar, lusa dia siar. Media sosial dia gunakan. Hari-hari dia siar. Dia main hari-hari. Dia masuk dalam ruangan komen, dia hantar dalam portal, dia buat live Facebook, Twitter, YouTube dan macam-macam. Dia hari-hari. Hari-hari dia sebut. Walaupun benda tu salah sekalipun, hari-hari sebut, masuk dalam kepala orang. Takkanlah pokok bergoyang kalau tidak ada angin yang bertiup. Itu orang Melayu kita. Orang Melayu kita apabila dia tengok, takkanlah. Kalau pun tak betul 100% pun, mestilah 40-50% ni ada betul dia. Tengok. Dia punya berjayanya sentuhan fitnah yang dimainkan oleh pereka-pereka ataupun petualang cyber, ataupun lebih sedap saya guna syaitan cyber yang digunakan ini untuk menyebarkan fitnah. Sebab memang syaitan
Allah sebut dalam Quran golongan yang nak menimbulkan perbalahan, kebencian, permusuhan di kalangan umat manusia, khasnya umat Islam ni, tidak syak padanya adalah syaitan. Kalau dia buat di alam cyber, ya syaitan cyber. Cyber shaitaner. Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah sebagai contoh ayat 91. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syaitan mahu supaya menjebakkan kamu ataupun menjerumuskan kamu, mencetuskan di kalangan kamu al-adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Macam mana caranya? Antaranya ialah cerita-cerita fitnah. Orang ni kata begini pada kamu, kamu kata, orang ni kata begini kepada kamu. Padahal orang tak kata apa. Dia create. Dia buat, dia cantum conversation dalam WhatsApp umpamanya, ataupun dia mungkin kawan tu buat sesuatu yang tersembunyi. Sembunyi ni sepatutnya menjadi rahsia, tak ada siapa tahu. Kalau dia berdosa, dia dengan Allah, dan mungkin ada kesempatan untuk dia mohon ampun kepada Allah dan tak menyebabkan berlaku permusuhan kalau tak didedahkan. Tetapi dia hack masuk dalam email orang, dia hack masuk dalam Facebook orang, dia dapatkan maklumat, dia dedah. Konon-kononnya dia berasa hebat sebab dia boleh dedahkan. Itu pun fitnah. Walaupun ada fakta, betul dia kata, apa yang dia sebut ni betul, apa yang dia sebarkan ni betul, ada fakta, ni fakta dia, ni bukti dia. Saudara, bukan bermakna sesuatu yang betul itu maka boleh sebar, tak. Tidak semestinya sesuatu yang betul itu maka boleh sebar. Cukuplah, kata Nabi, kata bil mar'i isman, memadailah seseorang itu dikira berdosa ataupun dikira bohong apabila dia menyebarkan apa nama ni, bikulli ma sami', semua perkara yang dia dengar, semua benda yang dia dengar, dia cerita pada orang. Cukup, kata Nabi, orang tu dianggap berdosa, orang tu dianggap bohong. Walaupun benda tu betul, tapi betul pun dia tak sepatut sebar pada orang. Itu makna bohong. Betul pun tak sesuai dibawa kepada khalayak. Itu makna bohong. Sebab dia khianat. Dia khianat pada saudara dia, dia khianat pada kawan dia. Cerita tu memang cerita betul, tapi dia khianat, dia dedah pada awam. Maka khianat itu adalah bohong. Al-kadhibu khiyanah, as-sidqul amanah, wal-kadhibu khiyanah. Benar itu amanah, bohong itu khianat. Jadi maknanya pengkhianatan itu adalah satu pembohongan. Cukup Nabi kata seseorang itu dikira bohong kalau dia cerita semua benda yang dia dengar, walaupun benda itu betul. Sebab ada tempat yang sesuai, ada tempat yang tak sesuai. Umpamanya isu dalaman rumah tangga, suami isteri, boleh cerita pada orang ramai? Tak boleh. Boleh cerita dalam Facebook? Tak boleh. Boleh cerita pada jiran tetangga? Tak boleh. Perkara itu berlaku. Memang berlaku dalam rumah. Tapi itu rahsia antara suami dan isteri. Apabila dibuka pada khalayak, maka dia satu pembohongan. Walaupun apa yang dicerita itu betul, tapi tak sesuai dibawa, perkara yang betul itu tak sesuai dibawa kepada khalayak. Maka apabila diletakkan pada sesuatu yang tidak sesuai, yang tak betul, yang tak kena, yang salah, yang tidak selayaknya, maka dia dikira sebagai satu dosa, satu pembohongan, satu pengkhianatan. Dan itu adalah fitnah. Itu adalah fitnah. Jadi ada orang kadang-kadang dia guna hujah, benda ni betul, saya ada bukti, lalu sebar pada umum aib orang yang tak ada kena-mengena, sedangkan orang tu tak ada pun buat dosa dengan dia. Kesalahan dia tidak melibatkan kepentingan awam umpamanya. Hati-hati, orang ni petualang ataupun syaitan cyber ni sangat bijak untuk create fitnah. Dan memang perkara ni disebut oleh para alim ulama. Antaranya disebut oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Dia kata innal fitna ghaliban innama tunsha'u anit tabdil wal ihdath. Dia kata innal fitan,
sesungguhnya fitnah ini kebiasaannya mereka suburkan, mereka tumbuhkan, mereka sebarkan, mereka cambahkan. Fitnah itu anit tabdil wal ihdath, daripada menukar fakta, menukar sesuatu yang satu keadaan kepada satu keadaan yang lain, dan dia ataupun dia reka. Benda tak berlaku, dia reka. Dia reka. Dan kita orang Melayu ni terutamanya dalam menyampaikan maklumat, bercerita, memang suka reka. Memang suka reka. Tambah dia panggil Haji Nomoto, dia tambah Haji Nomoto. Umpamanya dia pergi ke Pekan lah contoh. Dia tengok ada berlaku kemalangan. Kemalangan tu betul berlaku, tapi dia balik cerita tu dia dah lari dah, dia punya tune cerita tu dah lari. Kereta tu berlanggar, accident, pecahlah lampu depan, pecah pintu dia kemek. Dia tengok sendiri. Memang betul berlaku kemalangan. Tapi dia cerita pada kawan dia. Bila dia balik, dia kata tadi teruk berlaku accident. Habis remuk kereta. Lagilah. Padahal mentor depan, lampu depan dia pecah. Kemeklah sikit dekat pintu kiri tu tempat penumpang. Tapi begitu dia sebar, dia kata teruk, remuk. Kawan tu pula balik ke rumah cerita kat isteri dia. Dia kata tadi, kawan abang cerita tadi masa dia pergi ke Pekan, dia kata ada kereta melanggar, jadi macam tin susu kemek. Remuk, jadi tin susu pula. Isteri dia pula dengar cerita tu, pergi pula ke pasar, jumpa kawan dia. Ada dengar cerita tadi ada kemalangan kat Pekan. Dia kata, saya tadi suami cerita, kawan dia tengok kereta 456 buah berpusing-pusing. Tengok. Asal di tempat kejadian itu hanya berlaku mentol pecah, kemek sikit di bahagian pintu penumpang. Sampai kepada orang kedua, orang ketiga, orang keempat, dia dah jadi 5 buah kereta bertembung, berpusing-pusing, hancur, mungkin mati. Dia mula dah tambah Haji Nomoto sikit, sah sikit, tiram pun semua sekali. Ini masalah orang kita yang tak cermat dan tidak berhemat dalam menyampaikan berita. Ini yang menyebabkan berlakunya fitnah. Tak apalah kalau setakat cerita kemalangan, tapi kalau cerita hal peribadi orang, cerita hal isu-isu semasa, cerita hal perkara-perkara yang dia tak tahu, tapi dia tambah-tambah. Ini satu. Ini dia yang saya sebut sebagai petualang ataupun syaitan cyber. Dia tukang create fitnah, dia tukang sebar fitnah. Dia create dan sebar. Dia punya peranan petualang cyber ni, dia create fitnah, kemudian dia sebar. Cara dia create tu macam-macam. Padahal dia cantum filem ni, apa gambar ni dengan gambar ni, video ni dengan video ni, dia edit sana, dia edit sini. Memang cukup bijak. Sekali tengok memang real. Dan memang fitnah tu real. Memang kalau dia buat tak real, orang awal-awal orang tak percaya dah. Tapi ini memang real. Apabila dia buat satu fitnah tu real, orang percaya.